Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar follower Coach Alan Asria? Yang coach lah lama tak masuk dalam live. Tapi banyak je video-video lama-lama tu yang kalau you all tengok, you boleh, ada yang boleh manfaat dan ada yang rasanya berjaya menurunkan berat badan dah selama ni, alhamdulillah. Dan ada yang di kalangan you all pun dah memberikan satu feedback, kata coach dah ikut coach punya tips dan banyak dah turun berat badan, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang masih lagi meraba-raba ataupun yang baru join, baru like Coach Alan Asriah ni, terima kasih kerana you all like. Okay, mungkin belum biasa lagi. Yes, lama dah tak tengok Mark. Saya pun lama dah tak tengok Mark, tapi masih top fan lagi. Thank you very much Mark. You kategori dalam top fan. So bagi mereka yang masih lagi meraba-raba kan, nak mencari jalan macam mana nak turun berat badan, Coach berkefahaman ataupun dah 14 tahun dah dalam bidang ni, dah mantap insya-Allah dalam kepercayaan bahawa kita nak turun berat badan ni bukannya kepada teknikal. Okay, mungkin ialah betul you kena makan karbohidrat yang sihat, you kena makan protein, you kena makan sayur-sayuran, suku-suku separuh. Everything technical tu insya-Allah sangat mudah actually bagi ramai orang untuk faham. Betul tak kan? Coach sendiri pun untuk makluman, coach sendiri pun mempunyai masalah juga bila kata naik berat badan, dan untuk turun berat badan tu dari segi ilmu dah ada dah. Tetapi ada beberapa perkara yang coach nak share hari ni, beberapa tips, 3 tips yang hari ni nak share. Ya, macam mana actually you, bila you start program ni ataupun you start nak turun berat badan ni, you know you are in the right path. Okay, you know you are in the right path. Jadi bagi siapa yang tak pernah, okay, nombor 1, okay, dah sedia kan? Dah 1, alhamdulillah. Ramai pula hari ni pagi ni sebab coach ada rehab tau. Coach punya lutut ada masalah sikit. Maklumlah kan, dekat 60 ni kita pun push dalam exercise dan kita tak tahu apa masalah. Dia kata arthritis, dia kata ini, dia kata macam-macam ni. Jadi kita pun sekarang tengah nak tengok apa masalah. Jadi my rehab punya time adalah pukul 9. So coach rasa macam lama dah tak bersembang dengan you all kan. Waalaikumsalam Mas Linda. Semua tu, wah, masya-Allah. Masya-Allah you all semua. Luar biasa. So I don't want to waste your time kan. Jadi 3 tips yang coach nak share hari ni. Nombor 1 ialah make sure bila you start ni, bagi siapa yang belum pernah lagi make sure bila you start ni you ada program yang you boleh ikut, okay, yang you boleh kena guide dan you tak perlu banyak berfikir. Okay, for example lah, katalah sekarang ni siapa yang tengah mencatat tu, you boleh komen kat situ apa point yang you belajar ya. Dan tolong share juga benda ni. So contoh macam katalah sekarang ni kan, kita nak belajar pasal nak turun berat badan. If you look at Google, masya-Allah punya banyak lah Google ni. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Rosmaniza. Okay, terima kasih. Jadi if you Google, memang banyak dia punya tips, inilah itulah. Jadi dan filosofi dalam turun berat badan ni pun banyak. Dan nak kata yang ini betul, yang ini salah, tak boleh juga. Okay, masing-masing mempunyai pandangan dia sendiri dan masing-masing membawa result. Jadi kita tak boleh aku nak yang ni, aku nak yang ni, susah, especially orang yang baru. Jadi kalau you pilih satu program yang you jelas, you tahu, you percaya, you tengok testimonial kawan-kawan dah buat, you pilih, you tak payah fikir. Okay, you ikut je. Dan sekarang ni nak turun berat badan ni, kita melibatkan kepada berubah tabiat tu.
ubah tabiat, ubah gaya hidup. Benda ni semua benda baru. Especially orang yang belum pernah lagi nak turun berat badan. Okay, dia mempunyai masalah berat badan sekarang, dia tak tahu macam mana nak turun. Okay, nak turun saja, orang kata tahan makan, jangan makan, kau makan banyak, engkau makan ni lah tu. Jadi macam banyak sangat filosofi dia pening kepala kan. So bila kita nak ubah ni, kita nak ubah apa yang kita nak ubah. Kita tak boleh ubah macam tiba-tiba berubah secara keseluruhan. Jam lah kan otak kita kan, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. So program-program tertentu, macam contoh kami punya program kurus 21 hari ni, kita akan design you daripada awal sampai habis macam mana you akan, kalau ikut you akan berubah sikit-sikit. Sehingga 21 hari nanti you akan tahu lebih jelas lagi. Jadi kalau you pilih satu program dan program itu membantu you tanpa berfikir. Sekarang you pagi-pagi you bangun, you kena sediakan diri you macam sekarang lah, nak pergi kerja, nak sediakan anak-anak, nak sediakan dia semua, macam-macam nak buat, kena buat. Kemudian nak fikir pula macam mana nak kurus. Jadi fikiran kita ni tak boleh nak kita bagikan begitu efektif. Nanti kita macam, alah aku miss lah. Okay, aku nak cuba hari ni, aku buat hari ni tapi ada call, ada ni, terpaksa begini, appointment macam ni. Jadi kita macam belum sempat kita fikir pasal nak turun berat badan tadi, konsep nak turun berat badan. Bila kita baca, kita nak translate apa yang kita baca tu masuk dalam kita punya amalan harian. Kita tak boleh nak translate sebab bila kita baca dan nak tukar pergi amalan ni, dia memerlukan satu pemikiran yang banyak kan. Jadi kita kena macam fokus, kita kena macam apa yang dimasukkan ni, apa ni. Jadi sebaik-baiknya you pilih satu program tu, you tak payah fikir, you ikut saja. Dia cakap follow this, you kena buat ni. Okay, tak percaya pun tak apa, ikut je dulu. Then you tengok result. After 1 week you tengok result. Okay juga result ni. Jadi then barulah dia memberikan kesan pada you. You rasa motivated. Oh, mudah rupanya. Pemikiran tu akan datang kemudian. Thank you siapa yang bagi love, bagi like tadi tu. Wah, you semangat lah hari ni. Coach pun macam tak sangka. Coach pun dah lama tak buat live. Coach macam kurang confident kot. Nanti orang 2-3 orang yang tengok ni kot. Tapi tak apalah. It's better than nothing kan. Kita start. Jadi start. Alhamdulillah. Thank you very much. You all bagi coach macam semangat lah. Masya Allah. Luar biasa. Tapi tak apa. Coach janji 3 tips kan. So tips yang pertama tadi apa? You pilih satu coaching program yang you tak perlu banyak berfikir. Itu number 1. Okay. Number 2, sebab coach tak nak waste your time, you all pun sibuk pagi-pagi ni. Number 2 ialah get together bersama dengan rakan-rakan lain. Yang mana satu rakan-rakan ni mempunyai kefahaman atau mission yang sama, atau nak turun berat badan sama-sama. Because kerana manusia ni diciptakan Allah SWT bersosial. Kita ni bersosial. That's why Allah nak kita bersemayang berjamaah, puasa Ramadan, puasa sekali. Jadi kita rasa bersemangat nak puasa sekali. Kalau kita tengok umrah pun dalam satu tempat yang sama, pusingan yang sama. Semua tu adalah macam kita ni, kita bukannya bersikap, kita bukan macam harimau tu. Harimau ni dia hidup seko-seko. Kalau jalan pun seko, tak pernah pun nampak harimau ramai-ramai memburu. Contoh macam singa dia dalam pack, okey. Dia bekerja dalam pack. Harimau ni kerja seko-seko je. Sama manusia pula, manusia lebih berkesannya bila dia bekerja berkumpulan. Tapi kumpulan tu, pilihlah kumpulan yang sama arah. Bukanlah yang satu tak kisah, makan je. Alah, hidup untuk makan. Bila kita hidup dalam suasana tu, agak mencabarlah. Kita baru nak cuba, baru nak berjinak-jinak nak turun berat badan, macam malu lagi. Kemudian tiba-tiba kawan dah perli, kawan dah kata inilah itulah, alah kau ni lah, aku dah cuba dah. Dia pula cerita dia punya failure. Aku dah banyak kali dah turun berat badan, tak berjaya. Itu hal engkau lah. Engkau yang tak berjaya, engkau punya hal. Aku nak ikut orang berjaya. Ramai je orang berjaya yang turun berat badan. Jadi you kena cari kawan-kawan yang sama, supaya you macam ada question, ada macam kalau kita ada coach. Kalau dengan coach saja pun dia punya relationship terhad. Sebab kita malu mungkin, you segan dengan coach you, asyik nak tanya. Tapi kalau you bersama dengan kawan-kawan, you tengok apa dia makan, apa dia exercise, apa dia buat, kita lebih
bersemangat lagi. Jadi you kena pilih environment yang betul. Sama ada you buat physical ataupun online ke. Sekarang kan because of pandemic kita ni kan, jadi kita terhadlah kita punya movement. So it's okay untuk kita cari jalan macam mana kita boleh ada at least online kan, online, berzoom, ataupun pergi Zumba banyak kawan-kawan nak turun berat badan, ataupun apa-apa yang ada kaitan dengan interaction bersama orang yang nak turun berat badan. So far so good. Thank you very much semua. Ramai, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. So itu yang kedua. Okay. Yang ketiga yang coach nak sampaikan, point yang ketiga ialah bila you dah ada program dan you ada environment, okay, this is the most important tips yang boleh you belajar amalkan ni. Okay, once you start, dia macam tukar mode tau, macam Ramadan. Okay, masuknya bulan Ramadan kita berpuasa. Kenapa kita boleh berubah terus? Masuknya bulan Ramadan berpuasa. Orang yang merokok waktu siang pun boleh tinggalkan. Orang yang craving makan waktu siang pun boleh tinggalkan. Immediately dia boleh tinggalkan. So the mode ni kita tak boleh nak campur-campur. Once kita dah ada program yang boleh tunjukkan kita cara nak turun berat badan, dan once kita pula ada kawan-kawan yang boleh bantu, environment yang boleh bantu untuk kita sama. Now the third one is to decide, okay, aku nak buat betul-betul ke tidak, aku nak buat ke tidak. Because apa, kedua ni dah membantu kita untuk buat keputusan, ataupun nak kata willpower tu kan, membantu willpower kita untuk stay on the course. Bila masuk yang ketiga ni, poin yang ketiga ni, sekali you buat, jangan berhenti, jangan langsung berhenti. Jangan langsung ada kata nak bagi diskaun. Tak apalah, okay. Kebanyakan failure orang turun berat badan bila dia bagi diskaun, terutamanya hujung minggu. Now, sekarang ni coach dah umur 57 tahun. Nak kata makan, okay, makan ni sampai sekarang lah umur coach ni, makan ni masih lumayan lagi. Tambah-tambah di Malaysia, makan ni masih lumayan lagi. Kalau you turun berat badan pun dalam 6 bulan, contohlah, tak tahulah you punya berat badan berapa banyak lah kan, katalah you perlu 6 bulan, set the mindset tu 6 bulan. You sacrifice lah 6 bulan tu. Bukan nak kata tak boleh makan langsung, ada cara dia. Tapi katalah you completely sacrifice, mindset sacrifice, untuk ikut program, untuk ikut meal plan for 6 months. Okay, makanan tak lari. Lepas 6 bulan tu ada lagi makanan tu. Katalah lepas tahun ada lagi makanan tu, ada lagi rendang tu, ada lagi Baskin Robbins tu, ada lagi secret recipe tu. Dia takkan lari punya. Okay, jangan kita kata bahawa bila kita miss, alah sayanglah makan ni, sayanglah makan ni. You akan miss selama-lamanya. Makan ni sentiasa ada depan mata kita. Nak kata tu, kalau adalah parti besok, ada kawan jemput makan, jemput jamuan makan, okay. Lepas tu you kata, alah kalau aku miss ni macam mana? Don't worry, nanti ada lagi, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Ini pengalaman coach. Orang yang nak berhenti ni yang masalah, nak berhenti makan ni masalah. Kita bukan keadaan kita macam ni Yemen kan, tak ada makan ke bulu. Okay, keadaan kita ni memang keberkatan lah hidup kat Malaysia ni sangat luar biasa, sehingga kan pemurahnya Allah SWT tu, sehingga makan kita berlebihan. Kita ada masalah di Malaysia ni, obesity pula. Jadi mindset kita, don't worry, makanan tu tetap ada. Once you start, don't stop. Itu. Sebab kalau kita macam, katalah kita start seminggu, okay, kita dah macam seminggu dah, kemudian kita rasa macam tak apalah. When you let go yourself, dia macam, you perasan tak kalau macam ada satu swimming pool kecil lah, bukan swimming pool yang besar, yang swimming pool atas tanah kan, kata yang pakai plastik ke, yang pakai fiberglass ke. Kemudian kita pecahkan sikit, satu tempat je pecahkan ke tepi tu. You bayangkan apa jadi di dinding. Dia dinding akan jadi pecah. Bila pecah, air terus
flow terus mengalir keluar secara macam dia tolak the pressure tu. You just need a small crack saja, a small crack untuk hancurkan the whole of your swimming pool yang kecil tu lah. Okay, you just need a small crack saja. Jadi dalam kita punya berdiet pun sama juga. Bila kita dalam program tu, kita hanya perlu sedikit kesilapan saja. Dan lepas tu semua boom, habis. Walaupun yes, tak apa, kita boleh tampal balik, kita boleh isi balik, we can do it again. Tapi berapa banyak kali kita sanggup buat, okay, kita start, kita hancurkan. Kita start, kita hancurkan. Kita start, kita hancurkan. Lama-lama, alah kita buang terus. Kan? Jadi ramai orang, baru dia nak start saja, dia macam kasih diskaun lah, okey lah, tak apalah, makan ni je. Teman-teman kawan kata, alah ini je, bukan selalu. Sama ada kawan, mak masak, mak mentua masak, kampung, ini semua. Alasan ni coach dah banyak kali dah coach dengar dah. Inilah alasan paling besar yang mana bila orang start program, diorang tak boleh nak tolak. Coach pernah nampak ada orang yang betul-betul strict. Dia bukan strict, salah kata negatif tu bila cakap strict. Tapi dia tahu kenapa dia kena buat. Dia duduk dalam majlis, dia tak akan makan. Dia akan hanya makan benda-benda yang boleh dia makan saja. Dan tapi dia berada dalam majlis tu, dia raih majlis tu, dia happy dalam majlis tu, tak ada masalah betul. Okey. Jadi kenapa kita rasa bahawa bila ada majlis saja, mak mentua masak saja, kita oblige nak makan sehingga kita sacrifice diri kita. Kita sampai bila pun kita tak boleh nak turun berat badan, asyik kita salahkan mak mentua masak, asyik salahkan mak masak, asyik salahkan kawan-kawan ajak makan, semualah yang disalahkan. So tips ketiga tadi coach cakap ialah, once you start, don't stop, do it sampai you dapat dia punya result. Jadi 3 tips. Nombor 1, ikut satu coaching program yang mana you rasa you tak payah berfikir, you ikut saja sehinggalah you faham benda tu. Okay. Nombor 2 ialah cari kawan-kawan yang boleh membantu. Dan nombor 3, bila you start, don't ever stop. Okay. Sekarang coach nak baca lah you all punya komen ni. Kena tarik sikit lah. Kena baca you punya komen ni. Masya Allah. Thank you very much for seeing you. Coach dah habis dah bagi tips. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih yang share tadi. Terima kasih yang like. Okay. Dan coach tak sempat nak baca komen-komen you all. Alhamdulillah. Sekarang Fazliatun ya. Sekarang banyak orang ambil pendekatan mengambil ubat kurus. Masya Allah, ya ke? Macam kopi kurus sebagainya sebab tak sempat nak senaman. Okey, ya betul juga. Sekarang ni kalau kita bergantung kepada senaman sahaja, memang masalah besar. Sebab kita tak ada masa nak senaman. Dan kadang-kadang bila schedule kita berubah, macam bila tiba-tiba kita punya masa kerja berubah ataupun kita naik pangkat, jadi kita punya lifestyle tu berubah, jadi senaman tu tadi masalah. That's why coach lebih fokus kepada menjaga makanan. Sebab bila kita jaga makan, kita belajar jaga makan, okay, macam mana pun kita kena makan. Kita naik pangkat pun kita kena makan. Kita pindah kerja pun kita kena makan. Kita pregnant pun kita kena makan. Kita kena makan setiap hari. Dan bila makanan kita pilih tu makanan salah, dan setiap hari kita pilih makanan salah, you bayangkan apa yang berlaku pada diri you. Jadi, the best approach untuk turun berat badan ialah menjaga makan. Mengambil ubat ni masalah ni. Sebab kalau you ambil ubat, you memaksa badan berubah chemistry dia dalam bentuk you tak tukar lifestyle. Bila you tak tukar lifestyle, you tak tukar habit, dan you kefahaman you masih lagi kefahaman lama yang membawa you naik kepada 90 kilo, 100 kilo, you masih menggunakan amalan lifestyle yang leading you to that result. Dan bila you makan ubat, is a temporary solution. You mungkin hilang nafsu makan, mungkin something to do with your metabolism dari segi chemical. Tapi bila you berhenti makan ubat tu, what happen? You masih tetap sama dengan you punya ilmu, you masih tetap sama dengan tabiat you masih tetap sama dengan mungkin your environment you tak tukar environment. So what happen? You will back to yang dulu. Itu yang sometimes bila orang turun berat badan cara makan ubat, dia akan naik balik double. Baik-baik sikit.
Okay, next comment ada lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada yang bagi salam. Waalaikumsalam ya. Okay, guys, jom kita thank you Mark. Dah lama kan tak jumpa Mark ya. Okay. So far so good coach, still maintain dari 2016. Tahniah, alhamdulillah. So bantu orang ya, siapa yang dah turun berat badan, you bantu orang lain juga. Waalaikumsalam Irina. Okay. Waalaikumsalam Amy. Alright. Waalaikumsalam. Okay, komen. Assalamualaikum. Apa yang kau cakap tu memang betul. Saya selalu macam tu. InsyaAllah lepas dengan nasihat kau ni saya akan cuba. Buang kata cuba tu. Okay, bila kita cuba, kita ada allowance yang kita akan fail. So jangan kita buang cuba tu. Let's say for example, katalah you nak kahwin, takkan you nak cuba kahwin kan? No, you have to make it happen. Buat satu keputusan. Bila tarikh nikah dia bila, tarikh kenduri dia bila, siapa yang nak menguruskannya, apa dia punya catering macam mana, di mana tempat, everything is decisive. Kita tak boleh macam okay, saya cubalah kok mana tahu kalau saya dewan tak ada, saya tak kahwin. Dia tak boleh. You have to make that decision. Okay, tu sometimes kepala kita ni, kita suka buat statement yang dia ada tilam dia tu. Dia ada tilam. Maksudnya kalau aku jatuh, aku ada tilam. Dah, tak ada tilam ni. Sebab apa? Kita tak mau dalam comfort zone. Kalau kita macam kita buat keputusan dan kalau kita fail, it's something bad happen. Macam tu. Something bad really happen. Jadi kita mesti mau turun berat badan. Sebab kalau aku tak turun ni, aku mungkin sakit, aku malu dengan kawan-kawan, I cannot handle this anymore. That's the best. Dan jangan lupa ya, Ros, doa kepada Allah, sebab yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan badan kita, yang mengadakan rezeki dan cara semua kekuatan ini adalah daripada Allah SWT. So usaha kita ya, tapi jangan lupa doa. Sebab antara willpower, coach tak suka sebut willpower ni sangat, sebab willpower ni macam satu benda yang kita kena usaha yang berkeras. Tetapi bila macam for example dia macam ni tau, katalah you ni suka masak, okay, and hari-hari you suka masak, you akan suka masak ni, suka masak apple pie, suka masak cheesecake, you memang suka masak berbanding dengan orang yang tak suka masak. Jadi macam mana? Aku terpaksa masak lah sebab husband aku minta ni, aku minta husband ni. Jadi dia merupakan masakan tu macam satu paksaan bagi dia. Tapi yang A ni, yang orang yang pertama tadi ni, masakan ni satu benda yang keseronokan. Ya, husband aku suka makan lah, aku seronok masakan dia. Jadi sama juga nak turun berat badan ni, bukan I have to work hard. Bukan. I love my new lifestyle. Aku suka dengan lifestyle aku yang baru. Aku exercise, badan aku segar, makanan aku sehat. I'm happy to have a new life macam ni. So you have to change the mindset tu. It's not about will. Kalau kita cakap willpower ni, macam kita dalam keadaan yang stress, dalam keadaan yang tension all the time. No, kita kena change that. Do you love healthy lifestyle ke tidak? You have to answer the question. Do you love healthy lifestyle? If you love healthy lifestyle, now learn to love it. Start loving it. Tengok masakan yang sihat, okay, dan sebagainya. Okay, hati kena kental sis, dan nak diet and consistent. Itulah sekali lagi yang kau cakap kan. Kalau kita tukar kita punya mindset, hati tak payah kental, hati lembut je. Lembut macam mana? Lembut, dia suka seronok. Macam tu. Okay, so kadang-kadang kita ni kerana terkesan dengan television, terkesan dengan keadaan, sosial, everything sosial pun nak kena makan. Jadi bila kesan tu daripada kecil lagi sampai ke besar, kita jadi macam mantap, this is the right way. Padahal that is not the right way. Yang kita amalkan ni lah yang menyebabkan Malaysia 50% obesity. Berpuluh tahun kita makan, takkanlah betul Wani, betul. Okay, dah berapa tahun kita makan kan? Alah, bagilah. Tip nombor 3, adoi kena diri sendiri. Alah, ini bukan nak mengena ya, tapi sama-sama lah kita menasihati. Thank you very much Ramzani. Alright, siapa lagi? Terima kasih coach. Okay, siapa lagi? Ini 80%. Yes, 80% nutrition. Right. Okay, I think that's all. Ambil masa seminggu nak turun 1 kilo, cheat day sehari je.
naik semula 1 kilo. Tak mungkin. Tak mungkin. You punya cheat day pun tak boleh lah cheat yang crazy punya. Cheat sampai beribu-ribu kalori. Ya Umi, kalau sebenarnya macam cheat day ni pun, kalau coachnya style dulu lah, kalau cheat pun, coach suka curry puff. Jadi kalau dalam diet tu kita tak makan langsung curry puff. Tapi bila seminggu sekali tu ada orang bawa curry puff, potong separuh je makan, itu saja cukup. Okay, itu pun it's not really, if you want to cheat pun you cheat dalam 100 kalori maksimum lah, 100 lebih kalori, 200 kalori ke untuk seminggu, tak ada masalah tu. Okay, tapi yang lebih yang bila kita cheat 3 kali dalam seminggu itu masalah. Tapi kalau kita cheat sekali, itu pun mungkin boleh effect kita beri result. Kalau sekiranya kita makan nasi minyak contoh, okey aku nak cheat day hari ni nasi minyak. Kalau you makan nasi minyak dengan ataupun nasi biryani katalah contoh, mungkin minggu tu you punya kesan turun berat badan tak berapa ni. Kalau you betul-betul ikut the whole thing, 1 minggu 1 kilo, yes. Ataupun bagi perempuan setengah kilo seminggu, yes. Tapi kalau you makan nasi biryani selama 1 minggu tu, mungkin minggu tu you tak naik tapi dia tak turun. Jadi frustrated juga kan, 1 minggu kita dah usaha tapi tak turun. So pengalaman coach sendiri, even untuk diri coach sendiri pun, you nak turun dalam separuh, setengah kilo hingga 1 kilo seminggu, betul-betul konsisten makan ikut program. Okay, clean diet insyaAllah. Saya dulu 72, sekarang 55. Masya Allah. Habimidi. Tulisan kecil tulisan kecil. Jadi Habimidi 72 hingga 55. Now sekarang naik 3 kilo, sedih sangat. Saya hilang kekuatan. No. Jangan salah tu Habib. Macam ni, dia turun 72, dia pergi 55, tapi dia masih ada rintangan nak naikkan lagi balik. Itu memang normal. Dia akan naikkan balik. Jadi you have to belajar maintain 72, 55 tu, kalau that's your current weight 55, you kena belajar maintain 55 untuk 3 tahun. Kenapa? Badan ni dia akan kembali kepada berat badan asal dia. Okay, yang mana asal sebelum dia turun berat badan lah 72, sebab dia punya logistik, dia punya enzim, dia punya hormon, apa benda semua tu semua masih lagi kat 72 dulu. So you kena bagi masa badan ubah dalaman dia untuk dia memory baru dia pergi 55. Kalau dulu you 72, you pergi 55 and then you lepas, memang dia akan naik balik. Okay, 72 pergi 55, you stay 55 sana tu, you berusaha stay 55 sana sehingga badan mengambil masa untuk ubah sistem dalaman kepada berat badan baru. Jadi kadang-kadang dia mengambil masa setahun, 2 tahun atau 3 tahun. So that's why I said you have to love what you are doing because it's a long term process. Ini kalau nak turun berat badan dalam keadaan yang lebih lama. Okay, so ramai orang dia nak turun berat badan ni, dia turun lepas tu dia lepas. Tak boleh. Dia macam besi juga kan, dia kena masa untuk macam besi pula. Coach, waktu bila paling sesuai untuk senaman? Mana-mana saja asal you ada masa. Okay, no problem. As long as consistent. Senaman ni jangan fikir pasal nak exercise yang gila-gila begitu. 3 to 5 times. 5 times a week bagus. 5 times a week, half an hour exercise, half an hour cardio, ataupun you nak buat strength tapi cardio tu very important. And then you consistent buat tanpa berhenti. Kalau boleh consistent dari segi masa supaya badan sendiri faham. Jangan macam terkejut, sekejap ni, sekejap pagi, sekejap petang, sekejap ni. Jadi badan nak sediakan dia punya hormon, dia punya enzim, dia punya apa semua pun macam kelang kabut sikit. Tapi kalau you every morning, katalah you memang every morning exercise dulu, so badan akan ubah dia punya biological untuk adapt you punya cara hidup tu. That's why you have to work with your body dari segi makanan, dari segi exercise secara konsisten. Build the consistency, barulah you boleh maintain. Kalau you macam terkejut, sekejap minggu ni you diet, minggu depan you tak diet, minggu depan badan tak suka inconsistency. Badan suka consistent. So work secara konsisten. So tips untuk konsisten ialah cari benda yang mudah yang boleh dilakukan sampai bila-bila. Okay, kenapa walaupun jaga makan berat susah nak turun? Mungkin cara you dia bukan, kalau kita jaga makan, kita makan gula je, jaga juga kan makan gula je. Berapa kalori? 1200 kalori sehari. Saya nak maintain 1200 kalori sehari, saya makan gula saja 1200 kalori.
1,200 kalori. Kalori sama, coach. Saya maintain kalori 1,200 tapi makan gula. So, it must tengok makanan tu, portion makanan tu, sama ada balance ke tidak, with protein, with sayur-sayuran, with carbohydrate. Some people tak suka carbohydrate. So, and then nutrition dia, vitamin dia, sebab badan memerlukan vitamin juga. Okay. Saya baru nak start diet hari ni tapi selalu ke laut. Alright, work lagi, jangan give up. Selamat. Work tu jangan benda macam ni tau. Kalau kita buat satu benda, fail. You have to find new ideas. Jangan keep on doing the same thing and expect different result. Jangan buat benda yang sama tapi expect different result. You have to find, okay, aku dah cuba buat macam ni, tak boleh. Apa lagi cara lain? This is where you explore. You tanya orang, you tengok orang, testimonial orang lain, macam mana, sesuai tak dengan you punya diri. Okay? Dan banyak cara ada kat luar sana tu. Penting untuk you dapatkan kesesuaian untuk diri you. Jangan buat satu benda yang you tak suka. Mesti buat disiplin and consistent. The key is diet to success. Yes. Assalamualaikum coach. Saya selalu ke laut. Okay, welcome to the club, Noraini. Coach, adakah stres boleh menambahkan? Yes, stres boleh menambahkan berat badan. In fact, stres membuatkan kita rasa macam kita nak makan. Pasal apa? Makan merupakan satu rewarding. Satu benda yang mereward kita, membuatkan kita rasa macam happy sekejap. Even coach sendiri, kalau coach stres, okay, coach akan cari makan. Okay, so now ada caranya lah, tapi it's panjang cerita lagi. Alright, nanti kita cuba nanti kita cuba sentuh benda-benda macam tu. Nelayan. Okay, samalah saya Noraini. Yes, betul, jangan jadikan turun berat badan ni sebagai paksaan. Yes. Coach suka nak baca you all punya komen dan buat komen sebab lagi. Assalamualaikum. Suana boleh lost weight kan? Itu nama Coach, terima kasih banyak. Yes, terima kasih juga semua watching. Don't give up, maintain je. Okay. Right, I think coach terpaksa stop. Kalau dalam seminggu turun 2 kilo, kalau seminggu turun 2 kilo, 2 hingga 3 kilo macam mana? Nak turun 2, coach selalu cakap seminggu 1 kilo lah. Kalau perempuan pun 1,5 kilo. Sebab jadi 1 minggu tu dia ada masalah period. Dan masalah period biasanya tak turun. Okay. Jangan pula nanti kau tengok period kenapa tak turun. Memang tak turun sebab dia water retention tinggi. Okay, so that's why dalam perempuan ni 0,5 kilo seminggu tu cantik lah. It's a long term process tau. Bukan nak cepat-cepat turun berat badan ni. Long term process. Betul ke coach? Betul coach. Saya maintain. Alhamdulillah. Coach, kalau kita cut sugar berapa? Bukan cut sugar lah. I think better don't talk about cut sugar. Yalah, cut sugar is one of them. Tapi you kena balance nutrition. Tak ada protein, tak ada apa. So you have to be balanced. Banyak coach dulu banyak buat live pasal balance. Kalau tengok Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun ni banyak coach buat everyday coach ada buat live tips. So if you want to watch, pergi tengok balik posting-posting Ramadan, live Ramadan tu, tips Ramadan banyak coach dah bagi very macam giveaway punya tips lah. Alright. Waalaikumsalam. Okay, banyak lagi ke ni? Boleh ke ganti makanan dengan fiber flax? I don't know. Kalau sekiranya produk-produk lain aku tak tahu. Okay, oat chocolate yang tengah viral. Tengok testimonial lah. Tapi jangan tengok testimonial orang yang nak menjual je. Tengok orang yang pengguna punya testimonial. Betul-betul dia guna ke tak? Dia happy ke tak? Kasih happy. Senang je. Okay, coach rasa coach panjang lagi ke? Banyak lagi? Oh, dah beda. Okay, sama-sama. Normal ke coach berat badan macam yo-yo? Macam berat saya 77, sekejap pergi 72. Now, 70-72 tu mainan biasa. Kerana water retention ke apa gitu, mainan biasa. Tapi kalau kita dah turun 10 kilo, kita naik lagi 10 kilo, kemudian kita turun 10 kilo, that's yo-yo. Dan badan tak suka yo-yo. Sekali, 2-3 kali yo-yo, lepas tu dia tak mau yo-yo dah. Dia ikat dia punya lemak. So, jangan biasakan diri untuk yo-yo. Okay, maknanya kau turun, lepas kau dah turun dah 10 kilo, you enjoy. Lepas tu, okay, aku turun ni balik 10 kilo, kena enjoy. Badan tak suka macam tu. What happen, nanti dia akan jadi kental, dia akan resistant, dia akan resist you sampai satu hari bila you cuba nak turun berat badan lagi, you tak boleh nak turun berat badan. Sebab every time you turun berat badan, badan akan mengalami satu bentuk stres. So every time you nak turun berat badan, dia stres. So badan tak suka stres.
So the next time you nak turun berat badan lagi, dia akan buat resistance, dia akan lawan. Dan di situlah you akan jadi so frustrated. So jangan jangan ajar badan yo-yo, because dia akan ada cara untuk resist yo-yo tu nanti, dan you tak boleh nak turun berat badan. Alright, so itu saja yang coach boleh share hari ni. Ada lagi ni, kalau turun berat badan mendadak boleh kulit, yes, mendadak boleh kulit menggeleber, tapi kurang protein juga boleh menggeleber. So ramai je kan orang turun berat badan, okay, dia exercise, crazy exercise, tapi badan dia macam kapal layar kulit dia kan, tak payah buat kurus. Okay, banyak lagi ya. Tak apa, coach terpaksa stop kat sini. Coach akan ni. Jadi thank you very much semua. You are amazing pagi ni. You give me energy. Wow, sangat luar biasa. I didn't expect you punya respon pagi ni to be unbelievable punya respon. So teruskan buat teruskan buat komen kat situ. Yang last coach baca ni Rafidah Mahmud Fidah ni, sharer. InsyaAllah coach akan komen dalam komen you all nanti once I've already done with my session. Okay, itu saja. Thank you very much. You all the best. Bye. Assalamualaikum.